Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar diukim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang diterbitkan oleh Al-Ustadz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-46, yaitu tajuk Ijla' Bani An-Nadhir, diusirnya Bani An-Nadhir. Siapa Bani An-Nadhir? Apa sebab diusirnya? Kita akan bahas setelah kita bersama-sama menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa moga-moga kelas talaqi kita dalam kitab ini diberkati, dirahmati dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah وسنة نبيه ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Sidang pendengar Radio Kim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani An-Nadhir adalah salah satu kaum Yahudi yang duduk berhampiran dengan kota Madinah. Saya ingat saya pernah ceritakan di sini tentang kota Madinah itu sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan Yahudi yang duduk berhampiran dengan kota Madinah, dan ada segolongan kaum Yahudi yang agak jauh daripada kota Madinah. Adapun 3 puak Yahudi yang duduk di sebuah perkampungan yang berhampiran dengan kota Madinah adalah Yahudi Bani Qainuqa. Kita sudah bahas dalam siri sebelum ini bagaimana mereka mengkhianati akan isi perjanjian atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Mereka berkhianat yang pada akhirnya diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Yahudi Bani An-Nadhir yang kita akan bahas pada hari ini insyaallah. Yang ketiga adalah Yahudi Bani Quraidah. 3 puak Yahudi ini yang berhampiran dengan kota Madinah. Ada segolongan Yahudi yang agak jauh kawasannya daripada kota Madinah, yaitu di kawasan yang dinamakan Khaybar. Itu puak Yahudi yang keempat, berada berhampiran dengan kota Madinah. Tajuk yang kita bahas pada siri yang ke-46 ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah diusirnya Yahudi Bani An-Nadhir. Kisah pengusiran Bani An-Nadhir mempunyai sebab-sebab yang melayakkan mereka untuk diusir, dikeluarkan daripada perkampungan mereka disebabkan oleh kerana melanggar kepada isi perjanjian damai ataupun kesepakatan yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak daripada kaum muslimin yang diketuai oleh baginda Rasulullah, dan 3 puak Yahudi yang salah satu daripada 3 puak itu adalah Yahudi Bani An-Nadhir untuk tidak mengkhianati akan isi perjanjian itu, yang kalau salah seorang daripada kedua belah pihak itu berkhianat akan kesepakatan yang sudah dipersetujui, maka akan dijatuhi hukuman karena berkhianat kepada isi perjanjian itu. Apakah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani An-Nadhir terhadap isi perjanjian yang disepakati itu? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, perkara pengkhianat ini berlaku adalah bertepatan pada tahun ke-4 daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Berlakunya pengusiran, diusirnya itu kaum Yahudi. Sebab musababnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah
tepat pada hari Sabtu menuju ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah merupakan masjid yang pertama dibina di Quba dan adalah merupakan tempat persinggahan pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ketika berhijrah, yang lebih kurang jarak antara Quba dengan Madinah lebih kurang ada 3 batu. Quba itu adalah nama sebuah perigi, maka kawasan itu, kampung itu dinisbahkan dengan nama Quba, nisbah kepada sebuah perigi di sana yang dimiliki oleh Bani Amr ibn Auf dengan nama Quba. Maka kawasan itu yang periginya diberi nama Quba dinamakan Quba, dan masjid yang dibina di situ adalah dinamakan Masjid Quba. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya akan menjadikan salah satu wirid atau amalan tetap Rasulullah yang dilakukan oleh beliau adalah setiap hari Sabtu beliau akan keluar daripada kota Madinah untuk menuju ke Masjid Quba dan sholat di sana. Itu adalah amalan tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sedar dan tahu bahwasanya masjid yang digalakkan oleh baginda Rasulullah untuk kita mendatanginya dengan bermusafir kepadanya adalah 3 masjid. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak seseorang itu menyediakan dirinya bermusafir untuk menuju ke masjid kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidi Hadza, dan juga Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Walaupun ini adalah satu hadis yang hanya menghadkan atau menetapkan 3 masjid yang diperintah oleh Nabi untuk kita berziarah ataupun bermusafir menuju kepada masjid, itu ada 3 masjid. Ianya bukan bermakna larangan untuk pergi ke masjid-masjid yang lain. Disebabkan oleh kerana di dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwasanya baginda Rasulullah setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba dan salat di Masjid Quba, dan dalam riwayat yang lain bahwasanya salat di Masjid Quba itu mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Di antaranya adalah mendapat pahala orang yang melakukan amal ibadah umrah. Idzan, kalau begitu sedang pendengar diikim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda keluar pada hari Sabtu menuju ke Masjid Quba dan salat di masjid itu seperti mana kebiasaan baginda pada hari itu akan pergi ke Masjid Quba dan salat di sana. Baginda keluar bersama dengan beberapa orang sahabatnya daripada kalangan Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Tujuan baginda Rasulullah keluar pada hari itu menuju ke Masjid Quba, tujuan utamanya adalah ingin juga datang ke perkampungan Yahudi Bani An-Nadhir. yakni untuk pergi ke sana, karena pun jatuh pada hari Sabtu ingin pergi ke Yahudi Bani An-Nadhir, maka disempatkan oleh baginda Rasulullah untuk tidak meninggalkan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh baginda pada hari Sabtu, pergi ke Masjid Quba. Maka Nabi pun buat apa yang biasa Nabi buat, yaitu pergi ke Masjid Quba. Demikian menunjukkan bagaimana seseorang itu mengambil berat akan istiqamah, akan amalan ibadah yang ia lakukan, yang digalakkan untuk menjaga perbuatan itu, amal ibadah itu secara istiqamah, yakni berterusan dilakukan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik itu di sisi Allah, kata baginda Rasulullah, adwamuha, yakni yang berterusan, yang istiqamah, yang dilakukan secara kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Bermakna amalan sedikit dilakukan istiqamah adalah lebih baik berbandingkan amal yang banyak tapi tidak dilakukan secara istiqamah.
Sebab yang berat di dalam amalan itu adalah istiqamahnya untuk meneruskan amal itu secara berterusan. Amalan yang sedikit bila mana dilakukan secara berterusan, dia akan membanyak karena kerap dilakukan. Tapi amalan banyak bila mana dilakukan hanya sekali sahaja, maka jumlahnya pun akan menjadi sedikit berbandingkan kepada sedikit yang dilakukan tadi secara berterusan akan menjadi banyak. Kata pepatah mengatakan habba-habba hatta takunu qubbah. Satu biji, sikit demi sikit sehingga menjadi gunung, menjadi bukit. Kalau sikit-sikit lama-lama boleh jadi bukit. Demikian juga amal ibadah yang baik dilakukan walaupun sedikit-sedikit, tetapi secara berterusan dan istiqamah lama-lama akan menjadi banyak amalan ibadah tersebut. Di dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk itqan di dalam beramal. Itqan tekun di dalam beramal. Di antara ketekunan itu adalah istiqamah ketika beramal. Walihada kita kalau ingin melakukan amalan-amalan ibadah, maka mulai amalan ibadah itu dengan yang mudah bagi kita untuk melakukan. Disebabkan kalau mudah, kita akan melihat amalan yang kita buat ringan, maka kita pun terpanggil untuk buat amal ibadah yang ringan itu. Tapi kalau kita mulai amal ibadah dengan yang berat, maka kita akan melakukannya hanya sekali dan akan berat untuk melakukan yang berikutnya. Tapi kalau amalan itu sedikit, ringan, mudah, kita mudah untuk melakukan. Lama-lama perkara yang mudah kita lakukan dah menjadi sebati dengan kita, macam tak sedap kalau kita tak buat. Pasal sudah menjadi istiqamah kita lakukan. Lama-lama kita akan tambahkan lagi. Bahkan amal ibadah yang biasa kita lakukan lalu tertinggal melakukan amal perbuatan yang baik itu, kita boleh untuk mengqadha'nya, menggantikannya. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebagaimana dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, menukilkan tentang hadis sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi atau an wirdihi, barang siapa orang yang tertidur daripada wiridnya, yakni kebiasaan amal ibadahnya, salatnya yang dilakukan di waktu malam, kalau dia tertidur tidak melakukannya, kemudian diqadha di antara pagi sampai sebelum masuk waktu zuhur, maka dia seakan-akan melakukan amal ibadah tersebut di waktu malam. Yakni diganjar juga macam ganjaran amal ibadah itu dilakukan di waktu malam hari. Walaupun dilakukannya adalah pada waktu pagi hari, yakni sebelum matahari itu condong. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada beberapa hadis yang saya sebutkan sebentar tadi mengisyaratkan pentingnya kita untuk istiqamah di dalam amal perbuatan ibadah kepada Allah walaupun sedikit. Tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Bani An-Nadhir disebabkan oleh kerana baginda ingin berunding kepada Bani An-Nadhir, kepada Yahudi Bani An-Nadhir, agar supaya menjadi orang tengah ke atas satu peristiwa yang terjadi antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr ibn Umayyah Al-Dhamari. Saya ingat dalam siri yang lalu, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada sentuh kisah tentang Amr ibn Umayyah Al-Dhamari, yang mana Amr ini bahagian daripada 70 orang yang dihantar oleh Nabi untuk menjadi da'i, untuk menjadi guru, untuk menjadi pendakwah, mengajar di sebuah tempat di Najd, satu kawasan yang dinamakan Najd, yang pada akhirnya 70 orang itu dikhianati oleh kaum itu, yang ramai daripada mereka yang dibunuh atau hampir keseluruhan terbunuh, kecuali 2 orang
Salah seorang daripada mereka adalah Amr bin Umayyah Al-Dhamari. Yang satu lagi pada akhirnya yang berusaha untuk menyelamatkan diri daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Najd itu, tak berjaya menyelamatkan diri dan akhirnya dibunuh juga. Maka tiada yang selamat daripada 70 orang itu kecuali Amr bin Umayyah Al-Dhamari, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amr bin Umayyah Al-Dhamari ini ketika dirinya selamat daripada mereka kaum Najd yang berkhianat itu, kembali ke kota Madinah. Maka dalam perjalanannya berjumpa dengan dua orang musyrik yang disangka oleh Amr ibn Umayyah Al-Dhamari adalah bahagian daripada golongan orang-orang Najd yang berkhianat kepada kaum muslimin yang dihantar oleh Nabi untuk berdakwah di sana. Maka oleh kerana Amr bin Umayyah menyangka dua orang itu golongan daripada mereka, maka berlakulah pergaduhan antara Amr bin Umayyah Al-Dhamari dengan dua orang itu, yang pada akhirnya Amr bin Umayyah Al-Dhamari membunuh kepada keduanya. Setelah sampai kepada baginda Rasulullah, didapati bahwasanya kedua orang itu adalah daripada Bani Kilab, yang kedua-duanya telah mendapat jaminan keamanan dan keselamatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika berita itu sampai kepada baginda Rasulullah, baginda memberitahukan kepada Amr, kalau kamu telah membunuh kepada dua orang yang telah dijamin oleh aku, yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda, aku akan membayarkan ad-diyah, yakni ganti rugi kepada keluarga dua orang yang dibunuh itu, disebabkan oleh kerana berlaku pembunuhan yang disebabkan kekhilafan dan kesilapan daripada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Umayyah tadi. Maka baginda Rasulullah ingin menggantikan atau membayarkan ad-diyah, yakni ganti rugi kepada dua orang daripada Bani Kilab itu, untuk dibayarkan diyah, ganti rugi orang yang membunuh itu satu orang. Ada ketentuan tersendiri yang sudah disepakati pada zaman itu. Maka baginda Rasulullah ingin membayarkan ganti rugi atas terbunuhnya dua orang tersebut. Apa sebab baginda Rasulullah datang ke Yahudi Bani An-Nadhir untuk membayar dua orang yang dibunuh itu? Datangnya baginda Rasulullah kepada Yahudi Bani An-Nadhir disebabkan oleh kerana Yahudi Bani An-Nadhir mempunyai hubungan yang rapat dengan Bani Kilab, yang dua orang itu adalah wakil kepada atau salah satu daripada kabilah Bani Kilab itu, yaitu yang pertama adalah daripada Bani Amir. Dari Bani Kilab, salah seorang daripada mereka itu adalah daripada Bani Amir. Mempunyai hubungan tolong-menolong antara mereka dengan Yahudi Bani An-Nadhir. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Yahudi Bani An-Nadhir agar supaya menyampaikan ataupun dapat membantu menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas pembunuhan yang dilakukan kerana silap dan khilaf oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh kerana Yahudi Bani An-Nadhir ada hubungan baik dengan Bani Amir tadi atau daripada Bani Kilab. Yahudi Bani An-Nadhir ketika didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datangnya baginda Rasulullah kepada Yahudi Bani An-Nadhir adalah bahagian daripada isi perjanjian damai atau piagam Madinah yang antara kaum muslimin dengan Yahudi itu mempunyai hubungan demi untuk menjaga kestabilan, keselamatan Madinah dan sekelilingnya daripada bahaya-bahaya yang datang daripada luar. Maka baginda Rasulullah ketika itu menjadikan Yahudi Bani An-Nadhir orang tengah jembatan untuk menyelesaikan permasalahan antara baginda Rasulullah atau kaum muslimin dengan Bani Kilab tadi. Maka berlakulah perbualan antara baginda Rasulullah dengan Yahudi Bani An-Nadhir.
Setelah diberitahukan oleh baginda Rasulullah, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, Yahudi Bani An-Nadhir menjawab, naf'al ya Abul Qasim ma ahbabta. Kami akan buat apa yang kamu mahu, wahai Abul Qasim. Kata Yahudi Bani An-Nadhir, yang pada waktu itu yang hadir daripada Yahudi Bani An-Nadhir itu seorang bernama Amr ibn Jahash An-Nadhari. Ketika baginda Rasulullah SAW diperdengarkan akan kesediaan Yahudi itu membantu menyelesaikan pembayaran ganti rugi itu kepada Bani Kilab atau Bani Amir, baginda Rasulullah SAW pun bersedia untuk membayarnya. Kemudian Yahudi Bani An-Nadhir itu membiarkan Rasulullah untuk berada di luar sesaat, sementara mereka akan berbincang di dalam in private tanpa diketahui oleh baginda Rasulullah. Kemudian dalam perbualan itu Amr bin Jahash An-Nadhari mengatakan, saya akan naik daripada atas bumbung rumah saya yang bertepatan, saya akan berdiri di atas Muhammad, dan saya akan campakkan batu yang besar mengenai kepada Rasulullah SAW atau mengenai kepada Muhammad, agar supaya orang ini tidak menjadi penghalang kepada kita, yakni bangsa Yahudi. Itu keinginan daripada salah seorang Yahudi bernama Amr bin Jahash itu, ingin membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan perkara yang pelik ataupun perkara yang baru, sikap mereka membunuh kepada para nabi, oleh kerana sebelum ini mereka pun sudah banyak membunuh kepada para anbiya Bani Israel, bangsa mereka sendiri, darah daging mereka sendiri, apatah lagi orang yang menjadi nabi bukan daripada bangsa mereka dan bukan juga daripada darah daging mereka, maka mereka lebih terpanggil, lebih berani untuk membunuh, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbualan itu ketika berlaku di dalam antara mereka kaum Yahudi itu, maka salah seorang daripada mereka bernama Salam bin Mishkam, yaitu salah seorang daripada Yahudi Bani An-Nadhir, mengatakan kepada Yahudi-Yahudi yang lain sedang berbincang ini, la taf'alu, jangan kamu buat apa yang kamu nak rancang itu. Sesungguhnya Allah akan memberitahukan kepadanya, yakni kepada Rasulullah, akan hasrat kamu itu, niat jahat kamu itu, dan dengan niat itu yang kamu akan membunuh kepada Rasulullah, maka akan berlaku dengan pengkhianatan itu terputusnya atau terlanggarnya isi perjanjian damai antara kita dengan Rasulullah SAW. Yakni Salam bin Mishkam melarang, jangan, kalau kamu buat nanti ketahuan, akan menjadi satu terlanggarnya isi perjanjian damai, dan kita akan dianggap sebagai seorang berkhianat dan akan dihukum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka pun mereka pun meneruskan juga niat jahat mereka untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Maka datang salah seorang daripada mereka yang menaiki rumah yang mana baginda duduk di bawah rumah itu bersama para sahabat, yang mana kalau seorang naik daripada atas boleh mencampakkan batu yang besar atau satu benda yang berat untuk dijatuhkan dan mengenai kepada kepala seseorang di bawah, dan boleh meninggal dunia dengan dengan batu yang besar itu atau perkara yang berat yang boleh dijatuhkan daripada atas. Maka pada ketika itu Jibril datang memberitahukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hasrat mereka. Lalu baginda Rasulullah bangkit dengan segera, tanpa disedari, tanpa diketahui, dan tanpa memberikan isyarat kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ikut menemani kepada baginda Rasulullah, dan baginda kembali ke Madinah, sementara sahabat Nabi yang lain
masih duduk di situ sebab mereka tak menyangka kalau Nabi akan balik ke kota Madinah. Disangka baginda Rasulullah akan pergi sebuah tempat dan akan kembali lagi. Jadi mereka duduk di situ, dan ini adalah merupakan salah satu strategi baginda Rasulullah SAW yang kalau baginda beritahukan kepada sahabatnya yang berada bersama dengan baginda Rasulullah, mungkin akan berlaku perkelahian di tempat itu, dan boleh terbunuh juga para sahabat Nabi, disebabkan oleh karena Nabi datang dengan hanya beberapa orang sahabatnya dan berada dalam kawasan orang-orang Yahudi yang mudah bagi mereka untuk menyusun kekuatan, membunuh kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan keinginan mereka ingin membunuh kepada Nabi Muhammad, walaupun Allah Subhanahu wa taala menjamin akan keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah strategi baginda Rasulullah. Maka baginda ketika pergi dan kembali ke kota Madinah, sahabat menunggu duduk lama Nabi tak balik, maka mereka pun pada akhirnya kembali ke Madinah. Lalu mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah dan memberitahukan, ya Rasulullah, kamu pergi sementara kami tak sedar. yakni semacam memohon maaf karena tidak menemani baginda Rasulullah kembali ke kota Madinah, disebabkan oleh karena ketidaktahuan mereka kalau baginda ketika bangkit itu ingin kembali ke kota Madinah. Maka baginda bersabda, mereka bangsa Yahudi telah berkhianat dan diberitahukan apa hasrat mereka itu ingin membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka pada ketika itu baginda Rasulullah menyediakan ramai daripada para sahabat untuk menghukum kepada Yahudi Bani An-Nadhir, disebabkan oleh kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka Bani An-Nadhir. Dalam hal ini mereka Yahudi Bani An-Nadhir tidak mengingkari kepada pengkhianatan yang mereka lakukan. Pada hakikatnya mereka boleh untuk mengatakan, saya tidak berazam untuk membunuh kepada kamu, yakni boleh mengingkari atau menafikan. Akan tetapi perkara yang mereka sembunyikan dan mereka simpan untuk membunuh kepada Rasulullah diketahui oleh baginda Rasulullah dan diberitahukan oleh Rasulullah kalau mereka sudah melanggar kepada perjanjian itu dan mereka berhak untuk dihukum disebabkan oleh kerana khianat mereka itu. Mereka pun menyadari kalau apa yang mereka buat adalah benar. Mereka pun tidak dapat menafikan akan hasrat mereka untuk membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka itu menyadari kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah akan hasrat mereka, dan itu pun mereka sedar maknanya apa yang diinginkan oleh mereka untuk membunuh kepada baginda Rasulullah, Allah bagi tahu kepada baginda Rasulullah. Sepatutnya mereka itu menyadari akan perbuatan mereka. Kalau baginda Rasulullah, macam mana beliau boleh tahu sementara perbuatan itu berlaku di dalam, tak seorang pun boleh dengar. Tapi Nabi dapat tahu. Siapa yang membagi tahu kalau bukan Allah? Tentunya Allah. Kalau yang membagi tahu adalah Allah kepada Rasulullah, tentunya itu adalah Nabi yang benar dan Nabi yang sahih. Akan tetapi mereka tidak pun mahu beriman, menyadari, menginsafi akan perbuatan mereka, walaupun mereka tahu perbuatan mereka itu adalah perbuatan mereka itu adalah salah. Dan yang kedua adalah baginda dapat tahu disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada baginda Rasulullah. Dalam hal ini jelas nampak kerasulan dan kenabian baginda Rasulullah di hadapan mereka dengan pemberitahuan Allah. Akan tetapi mereka tidak mahu beriman kepada baginda Rasulullah. Perkara yang gaib itu, sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang memang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Maka tidak akan diberitahukan perkara-perkara yang gaib itu oleh Allah kepada sesiapa pun, kecuali sesiapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan para Rasul. Maka di antara mereka yang diberitahukan perkara itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu peristiwa, seorang bernama Safwan ibn Umayyah duduk dengan seorang bernama Wahab di bawah Ka'bah berhampiran dengan Hijr Ismail.
berlaku perbualan antara mereka berdua. Kata Wahab mengatakan, kalau bukan oleh kerana aku ini banyak hutang, dan juga bukan oleh kerana ahli keluarga aku yang aku tanggung nafkahnya, hari ini aku akan pergi ke Madinah dan aku akan bunuh kepada Muhammad. Wahab ini salah seorang yang hadir dalam peperangan Badar. Yang peperangan Badar itu kalah kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin mendendam kepada baginda Rasulullah. Ketika Wahab ini berbicara kepada Safwan ibn Umayyah, kata Safwan ibn Umayyah mengatakan, wahai Wahab, kalau aku cukupkan keperluan nafkah ahli keluargamu dan hutang kamu aku bayarkan, adakah kamu akan tunaikan niat kamu itu? Wahab mengatakan, ya, aku akan tunaikan, aku akan datang ke Madinah dan bunuh kepada Muhammad. Maka kata Safwan mengatakan, kalau begitu tunaikan apa yang kamu niatkan tadi, ahli keluargamu dan hutangmu, aku yang akan jamin. Kata Wahab, okey. Perbualan ini berlaku di malam hari dan tak seorang pun ada pada waktu itu. Mereka hanya berdua di bawah Ka'bah. Wahab pun balik ke rumah mempersiapkan persiapan keperluannya untuk melangsungkan perjalanannya ke kota Madinah. Kemudian esok pun terus berangkat ke kota Madinah dengan pedang yang sudah diletakkan racun yang mematikan di dalamnya, sampai terjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika memasuki ke kota Madinah, Wahab berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun sudah berang dan marah, lalu memegang kepada baju Wahab itu, dibawa kepada baginda Rasulullah. Baginda mengatakan, lepaskan wahai Umar. Kata Sayyidina Umar mengatakan, dia ini datang tidak lain ingin melakukan perkara yang buruk. Maka baginda pun tetap menyuruh Sayyidina Umar melepaskan genggaman tangan pada baju Wahab, dan disuruh Sayyidina Umar ke tepi jauh oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara Sayyidina Umar standby pada waktu itu, bila mana apa-apa gerak daripada Wahab ingin melukai kepada baginda Rasulullah, beliau adalah orang yang paling dekat untuk menghalang keinginan daripada Wahab. Maka baginda Rasulullah bertanya kepada Wahab, apa hasrat kamu datang ke sini wahai Wahab? Kata Wahab mengatakan, saya datang untuk menebus anak saya yang kau tawan dalam peperangan Badar. Kemudian baginda bertanya balik, lalu pedang yang ada dalam sarungnya itu, kenapa kamu bawa pedang? Kata Wahab mengatakan, pedang yang ada dengan saya ini kalau membawa manfaat tentunya akan menang dalam peperangan Badar. Tapi dia hanya sekedar pedang saja, tak boleh buat apa. Yakni menggunakan hela. Kemudian baginda Rasulullah pun tanya kepada Wahab, semalam kamu duduk dengan Safwan ibn Umayyah, kamu beritahu kalau bukan oleh kerana nafkah ahli keluarga dan bukan oleh kerana hutang yang kamu sedang berhutang, kamu akan keluar daripada Mekah dan datang kemari untuk membunuh kepada saya. Apa itu perbincangan yang kamu cakap malam itu dengan Safwan ibn Umayyah? Maka Wahab pun terperanjat dengan apa yang diberitahukan oleh baginda Rasulullah. Kata Wahab mengatakan, demi Allah malam itu tak seorang pun yang tahu perbualan antara saya dengan dia, dan setelah itu pun saya terus berangkat menuju kemari, tak seorang pun yang tahu apa perbincangan antara kami berdua. Tentunya pengetahuan baginda Rasulullah tadi itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Wahab memeluk kepada agama Islam, datang untuk membunuh kembali dengan membawa cahaya iman, disebabkan oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya masa cukup mengejar kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung kembali apa yang terjadi dalam perundingan itu dan keinginan Yahudi yang ingin membunuh kepada baginda Rasulullah SAW akan kita sambung pada kelas yang akan datang insya-Allah, untuk mengetahui akhiran daripada kisah terusirnya Yahudi Bani An-Nadhir disebabkan oleh kerana pengkhianatan mereka atas perjanjian yang sudah disepakati. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.